Hai, Assalamualaikum semua, saya Zakil and welcome back to Arhouse Studio. Okay, mesti korang tunggu kan, macam lamanya mana ni channel ni tak ada buat video pun. Yang Faris pun asyik sebut dalam video dia tapi tak ada video. And hari ni kita ada video baru selepas almost sebulan kita pause kejap sebab kita orang pun ada banyak benda-benda yang kita buat. And kita pun ada PKP 2.0 sekarang ni, so agak busy. Tapi Alhamdulillah kita dapat sambung balik untuk channel Arhouse Studio ni. So hari ni aku nak ceritakan kat korang tentang isu ataupun bermasalah ke PS5 ni. So ini adalah first batch yang aku dapatkan tahun lepas pada bulan Disember. So aku dah guna PS5 ni selama, aku boleh cakap sebulan lebih lah, sebulan 10 hari. So apa yang experience yang aku dapat from PS5 ni? Okay, jom kita cerita tentang experience yang best lah bagi aku. Okay, so experience yang best ataupun aku dapat katakan satu benda yang impress aku adalah 4K 60fps to 120fps tu lah. Dan dalam game yang kita main, kita akan dapat grafik ataupun daripada segi visual image dalam game tu, aku boleh cakap satu experience yang baru bagi aku. Sebab macam dulu aku pakai PS4 and PS4 aku tu bukanlah PS4 Pro, iaitu PS4 biasa slim. And then aku pakai TV pun up to, aku rasa tak sampai 1080 ataupun 720 je aku main game masa tu. So sebab aku pun main game FIFA je, so aku tak merasakan satu grafik yang lebih tinggi yang aku rasa macam wow. Tapi bila aku dah upgrade to PS5, aku pun dah guna TV Samsung yang dah support 4K, aku dapat rasakan ataupun aku dapat melihat satu benda yang barulah bagi aku. Yang ni bagi aku tahu wow. So aku rasa dari segi visual tu aku impressed dengan Sony PlayStation 5 ni. And then second is DualSense features yang diperkenalkan pada PS5 ni. Okay, DualSense features ni satu benda yang baru untuk PlayStation 5. Sebab ya, dia dekat PlayStation 5 je. Sebab macam dulu DualShock dia panggil DualShock 4 and sekarang dia panggil DualSense 5. Okay, DualSense 5 ni apa yang best dia? Okay, daripada segi gegaran yang korang akan dapat rasakan dekat DualSense controller ni, bagi aku satu benda yang best sebab dia bagi korang feel sendiri. Contoh kalau korang main game Spider-Man, bila korang shoot web tu semua, bila korang swing around the city, korang dapat rasa tau macam betul-betul dia swing dekat controller ni. Tak adalah korang rasa macam oh dia menarik ke apa, tapi korang akan rasa lah dia punya stretch dan sebagainya. Dan dia rasa gegaran bila attack tu, ataupun bila kita boleh cakap kalau kita main game-game yang ada melibatkan air, kau akan rasa gegaran macam wave dekat controller ni. And bagi aku DualSense controller ni satu features yang cool. And DualSense ni bagi aku satu features yang aku betul-betul look forward masa aku hari tu aku cakap aku nak try PS5 ni, masa aku punya first impression. So bila aku dah try, aku boleh cakap yang aku enjoy dengan DualSense features yang diberi. Okay, so kita campak balik, kita pergi balik kepada PlayStation 5 ni. Daripada segi ray tracing yang diperkenalkan, aku dah main game Spider-Man. Ray tracing tu aku boleh katakan yang kita boleh nampak apabila Spider-Man tu itself dia dekat dia punya bangunan yang dia panjat tu, boleh nampak dia punya reflection of dia punya badan lah. And kalau kita nampak small detail macam habuk-habuk dekat tingkap bangunan tu pun kita boleh nampak sebenarnya dalam game Spider-Man ni. So aku rasa kat situ, aku macam aku cakap tadi lah, aku nampak satu benda yang wow, benda ni aku tak dapat masa aku main game Spider-Man yang dekat PS4 nya version. Tapi kat PS5 ni aku dapat tengok benda-benda macam tu. Even macam aku cakap habuk tadi, small detail tu aku rasa macam interesting lah kat situ. Tapi kalau korang tanya aku macam confirm ke semua game dalam PlayStation 5 ni akan grafik dia akan betul-betul cun, dia punya gameplay akan lagi best? Bagi pendapat aku, itu semua terpulang kepada game itself lah. Kita tak boleh cakap macam kau main PS5 confirm grafik cun. Aku kecewa lah sebab grafik bila PS5 ni dia punya jalan tak real lah. Itu semua kita tak boleh cakap pasal konsol. Kita kena tengok based on the game. Kalau game tu berjaya buat small detail tu sangat, orang kata detail sangat power, so maknanya korang akan enjoy lah tengok benda tu. So benda tu based on the game itself lah, as conclusion. So overall aku dah main 3 game je yang aku dah main dekat PS5 ni. Antara dia adalah Spider-Man Miles Morales yang dekat depan aku ni, and then Watch Dogs Legion, and kita ada FIFA 21. Okay, FIFA 21 tu aku beli digital dekat PS4, so dia memperkenalkan backward compatibility. Sebenarnya aku tak adalah amazed sangat ataupun macam excited sangat dengan backward compatibility tu. Sebab even, okay, korang tahu kan yang game PS4 korang boleh main kat PS5. Okay, macam aku sendiri, aku tak adalah excited sangat sebab bagi aku sendiri, aku memang tak main game yang aku dah pernah main. So macam katakan ada game macam kita tahu lah, Spider-Man pun ada remasterednya version untuk PS5.
yang first yang dikeluarkan untuk PS4 tu. Itu ada juga untuk PS5 punya version. Tapi aku tak dapatkan pun sebab kalau aku beli Ultimate Edition aku boleh dapat game tu sekali bundle lah dalam CD kan. Tapi aku tak dapatkan sebab aku rasa aku dah main game tu. Even kalau kau cakap pasal game yang best-best pun macam Uncharted 4, even dah aku dah main kat PS4, aku tak main pun kat PS5. So aku tak bother sangat, aku tak adalah interested sangat dengan backward compatibility tu. Tapi bila aku dah main PS5 ni, bila aku dah main game FIFA 21 misalnya. Okay, so FIFA 21 diperkenalkan next gen dekat PS5. So semua orang kaki-kaki FIFA ni aku rasa semua macam excited lah nak try something yang new kan, which is kita boleh nampak memang ada kelainan dia, tapi aku tak adalah cakap wow berbeza sungguh kelainan dia. Kita boleh nampak daripada small detail lah, macam kalau kita main game PS5 untuk FIFA 21 ni, kita boleh nampak macam peluh-peluh yang ada dekat player tu nampak lebih detail ataupun lebih real lah. So kalau katakan daripada segi grafik dan gameplay, aku tak rasa macam terlalu berbeza. Ada sikit perbezaan tu, mungkin sampai macam aku cakap lah, dia tak terlalu beza sampai kadang-kadang aku tak perasan pun, oh ada beza. Tapi daripada segi macam grafik tu pun ada additional sikit lah kalau kita nak comparekan PS4 version ataupun PS5 FIFA 21 ni yang dikenal sebagai next gen. Okay, so tapi bila kita dah main PS5 FIFA 21 ni, aku memerlukan sangat backward compatibility tu. Sebab apa? Okay, so kawan-kawan aku semuanya diorang main PS4 lagi. Kadang orang lebih fokus kepada PC kan. PS4 ni just macam cukup syarat je bagi diorang kan. Mungkin ada yang jadi macam tu. Tapi bila katakan aku nak main game, contoh aku akan main game dengan diorang, contohnya Pro Club FIFA 21. Bila aku ada backward compatibility ni, yang best dia is aku boleh main juga FIFA 21 Pro Club dengan diorang. Sebab apa? Sebab aku boleh go untuk PS4 punya version. Tapi note that sebenarnya tak silap akulah, kalau korang dapatkan CD game FIFA 21 PS5 punya edition yang ada PS5 ni, korang tak boleh main dalam PS4 punya version tau. So aku suggest untuk korang beli CD FIFA 21 PS4 supaya korang boleh dapat dua version, iaitu FIFA 21 PS4 version dan juga PS5. So bila korang main PS4 punya version, korang boleh cross platform, korang boleh main balik dengan korang punya kawan yang ada PS4 tu. Tapi macam mana pun backward compatibility tu dia tak support next gen lah. So kalau katakan korang main PS4 punya version, korang tak dapat lah grafik macam next gen yang di-advertisekan, yang diperkenalkan kepada PS5 punya version. So macam contoh aku cakap tadi, semua detail tu tak adalah korang akan dapat macam dia tak sama sangat bila korang main PS4 punya version dengan PS5 version. Okay. So itu yang aku boleh highlightkan untuk korang untuk FIFA 21 kepada PS5 ni. Okay guys, so benda yang aku rasa orang tunggu-tunggu, sebab korang tengok pun video ni, aku punya caption, aku punya title is PS5 bermasalah, tanda soal. Okay, so kalau kita tengok from Facebook group ataupun few reviewer lain yang dah buat, yang otak-otak itu dah buat, diorang mengutarakan beberapa masalah yang ada, yang diorang dapat detect lah dekat PS5. And contohnya diorang cakap game crash ataupun game stuck tiba-tiba, ada bunyi yang tak menyenangkan. Okay, ada isu yang aku experience dengan PlayStation 5 ni. Okay, so aku dapat PS5 ni, macam aku cakap, aku first batch yang dapat. Tapi aku bukanlah betul-betul the earliest yang dapat. Sebab apa? Kita tahu negara-negara lain dah ada. And aku rasa sebelum launch ni kat Malaysia ni dah ramai, tak adalah ramai, dah ada orang yang dapatkan daripada stok luar negara. Okay, so apa yang aku dapat detect dengan PS5 ni adalah, satu, sepanjang aku main game dah sebulan lebih, aku main game Watch Dogs, pernah sekali game tu suddenly crash. Dia crash, tiba-tiba dia crash, dia terus keluar. Aku tak ingat dia tulis apa, tapi memang crash lah. So aku tutup, lepas tu aku terus buka balik, tapi dia save dekat tempat last checkpoint aku lah. So aku tak adalah rasa benda tu satu benda yang macam uish, apa kan, aku punya benda dah hilang. So dia tak hilang apa-apa, so aku tak rasa satu benda yang affect aku sangat lah. Mentally aku tak affect sangat dengan benda tu. And then yang kedua, game stuck. Okay, game stuck tu aku kena sekali juga. Sepanjang sebulan lebih aku main game ni, aku pernah kena sekali kat game Spider-Man Miles Morales. So time tu aku tengah buat side mission, tak salah aku, tiba-tiba dia stuck kat bangunan. Aku cakap, kenapa kau stuck? Kau ini memang part of the story. Tak, sebenarnya benda tu bukan part of the story. Dia betul-betul stuck. So end up aku kena tekan lama button ni, aku kena shut down aku punya PS5 and aku buka balik, and okay, macam aku cakap tadi, dia memang auto save dekat last checkpoint. So itu antara isu yang aku hadap dengan this PlayStation 5 lah. Tapi macam aku cakap tadi lah, aku just kena dua benda saja, satu stuck dan juga satu crash. And benda tu jadi dua kali saja. Maknanya sekali-sekali sepanjang aku dah gunakan lebih kurang sebulan lebih. So dua benda tu je. Sebab aku tengok from daripada grup PS5 tu, ramai yang mempunyai masalah yang lebih serius daripada aku. Antara dia, aku tengok ada yang tiba-tiba dia berbunyi dekat tempat disk nak eject disk tu, ada bunyi macam rosak. So aku rasa macam wish,
kenapa sampai macam tu sekali kan. Jadi macam tu aku pun terkejut juga. Aku tak tahulah sebab as you guys know yang kita sekarang dah sampai second batch dah. So aku tak tahulah benda tu untuk second batch ke apa. Itu aku tak tahu aku tak boleh cakap macam tu mesti first batch, tu mesti second batch. Aku tak tahu. Itu memang out of aku punya pandangan lah. Aku tak tahu itu dekat batch yang mana. Tapi macam aku sendiri guna, aku cakap dengan korang, aku just rasa 2 saja yang tadi aku cerita tu. And then macam aku tengok ada juga yang cakap kadang-kadang main game online crash. Okay, main game online crash macam diorang main COD. Okay, aku tak main COD sebab aku ada motion sickness sikit. Sorry. So kalau aku hanya main, kalau online ni aku banyak main game FIFA lah. So kalau game FIFA aku dah main Pro Club tu, aku rasa dah lebih 60 match kot aku main game tu dengan kawan-kawan aku. So Alhamdulillah, sekali pun aku tak pernah lagi crash main game tu. Tak pernah sekali pun tiba-tiba kawan aku cakap, mana kau DC? Tak pernah lagi aku disconnect. Tapi ada yang main game COD, dorang crash, dorang disconnect lah daripada game. Bagi aku benda tu satu benda yang nightmare lah. Sebab apa? Kau main online kot, lepas tu tiba-tiba kau crash, satu benda yang paling aku rasa paling tak best lah. Mesti kau macam, apa benda tu? Dapat pula kau tengah one-on-one dengan enemy kan, tiba-tiba kau crash. Tu kalau aku terdiam juga kejap kan. Tapi itu apa yang orang experience, yang aku tak experience lagi. And aku berharap aku tak akan experience lah benda macam tu. Okay, so aku rasa aku dah ceritakan banyak dah tentang PlayStation 5 ni, tentang isu, tentang benda yang menarik yang aku dapat dan experience aku menggunakan lebih kurang sebulan lebih ni. Alright, overall lah aku boleh ceritakan sikit as a conclusion untuk video hari ni. Kalau korang tanya aku, perlu ke upgrade PS4 ke PS5 dalam masa terdekat ni? Okay, pendapat aku senang saja. Kalau katakan korang dapat beli PS5 dengan harga retail unit daripada Sony, itu tak apa, itu okey. Tapi kalau katakan korang perlu spend lebih kurang 3,400 ke 4,000, 5,000 beli daripada reseller, bagi aku a big no. Sebab apa? Okay, one of it sebab korang tahu kan, ada banyak orang menceritakan tentang isu-isu yang diorang hadapi. Korang cuba bayangkan, korang beli from scalper ataupun from reseller dengan harga yang lebih tinggi, tiba-tiba rosak, and tiba-tiba korang punya set tu Japan set ataupun set-set luar negara yang korang tak tahu lagi warranty dia macam mana. Kau tak rasa macam, wish, macam mana ni kan? So sebab macam katakan, macam aku cakap tadi, kalau korang beli Malaysia set tak ada masalah. Kalau korang beli retail tak ada masalah. Sebab apa? Retail lah, retail daripada Sony ke, daripada Mission World, apa-apa kedai game yang ada kat Malaysia, tak ada masalah. Sebab apa? Okay, contohnya katakan rosak, korang beli je claim warranty. So bagi aku tak perlulah korang spend beribu-ribu lebih daripada retail price untuk support scalper tu. Sebab macam banyak je orang cakap benda ni bukannya limited pun. Yes, benda ni bukan limited release, cuma dia limited buat seketika ini. Buat sementara ni dia punya nak dapatkan tu agak susah. Sebab benda sikit and permintaan banyak. So dia susah sikit korang dapatkan. Tapi satu hari nanti dia akan jadi bersepah benda ni. Jangan risau. Korang akan pergi walk in kat Sony akan ada. Tapi kita tak tahulah masa yang bila yang akan jadi benda tu. Maybe tengah-tengah tahun, maybe hujung tahun, kita tak tahu. Itu pun aku tak boleh nak predict kan, sebab kita pun tak tahu kan apa yang akan jadi pada masa depan. Okay, so overall kita berbalik kepada motif video ni lah. Adakah betul-betul berbaloi, worth it kita upgrade PS4 ke PS5? Bagi pendapat aku, macam aku cakap tadi, aku impressed dengan apa yang PS5 ni mampu buat dengan ray tracing, dengan 4K grafik yang dia bagi. Aku impressed dengan benda-benda. Tapi macam untuk kau dapatkan dalam masa terdekat, untuk kita dapatkan dalam masa terdekat, aku rasa tak adalah nak katakan kau kena dapatkan masa second batch, third batch. Tidak. Sebab apa tau? Okay, sebab kalau kita tengok PS5 punya game tak adalah terlalu banyak macam game PS4. And game PS4 pun still dikeluarkan. So maknanya kalau katakan game baru, contoh game apa, Watch Dogs Legion, Spider-Man, semua pun still dikeluarkan untuk PS4. So kalau katakan kau tengok pun next game, katakan kau bagi aku lagi 5 bulan pula, kata game PS5 dah keluar, game PS5 tu pun still ada yang boleh main kat PS4. So mesti game tu akan still dikeluarkan untuk PS4. So aku rasa kalau katakan korang ada PS4, tambah-tambah lagi korang ada PS4 Pro, so aku rasa benda yang korang boleh main juga 4K semua. So aku rasa korang stick je kepada PS4 dulu. Bagi betul-betul dia dah macam betul-betul dia dah release mass production, bila orang pun tak ada dah cerita pasal masalah yang diorang hadapi dengan PS5. So aku rasa that time adalah time yang paling suitable lah. Tapi kalau katakan korang dapatkan sekarang, korang ada peluang nak pre-order, korang ada dapat dengan harga retail pun tak ada masalah. Itu semua terpulang kan. Macam aku pun aku dapat retail, aku tak ada pun macam menyesal, tak ada rasa menyesal pun lah. Tapi macam aku, even macam aku cakap lah, aku ni so far aku dah main 3 game je. And game online yang aku main adalah FIFA 21 Pro Club dan FIFA Ultimate Team. And kalau aku stay kat PS4 pun aku rasa aku still enjoy je game-game tu. So bagi aku, macam aku cakap tadi lah, tak perlu untuk korang bergegas. Tak perlu untuk korang macam terburu-buru sangat. Sebab yelah, basically antara experience yang new korang akan dapat macam daripada segi controller DS5 ni. And bercakap pasal DS5 ni, DualSense 5 ni, ada sikit minor issue sikit aku nak cerita. Okay, so benda ni tak adalah
big deal sangat. Dia just macam satu benda yang aku macam ish, potong sikit lah. Sebab apa? Okay, aku pernah tunjuk kat korang yang belakang ni ada satu design. Bukan satu lah, dia ada macam design yang banyak tentang logo yang ada pada controller ni. Yang ada X, O, 4 segi, 3 segi ni bersepah kat belakang ni. And bila dah ada design belakang ni, bila korang pegang, bila tangan korang berpeluh, ada possibility untuk meninggalkan kekotoran ataupun kita bercakap daki kat belakang tu. Bagi aku benda tu macam penat sikit every time kau main kau akan ambil alcohol wipe tu, korang akan wipe lah bagi nampak putih balik kan. Sebab benda ni aku tak experience masa aku gunakan PS3. Sebab PS3 dulu aku punya, macam aku cerita, aku punya warna putih juga. Tapi PS3 tu tak ada design belakang ni, so dia tak adalah melekat-lekat. Kotor tu ada tapi tak adalah melekat betul-betul kat belakang ni. Yang kotor-kotor biasa je lah masa PS3 dulu, tapi yang ni dia betul melekat kalau korang tangan berpeluh. So satu benda yang aku nak point out lah tentang PlayStation 5 punya controller ni, iaitu DualSense. Okay, so aku rasa itu sahaja untuk video pada hari ni. Aku rasa aku dah menjawab dah tentang isu yang aku hadapi. Aku dah cerita dah experience, and aku dah menjawab dah tentang adakah berbaloi untuk dapatkan PlayStation 5 ni secepat mungkin. I mean, untuk dapatkan awal-awal ni lah. Kalau korang rasa korang minat dengan konten, korang rasa bermanfaat, korang boleh share video ni kepada kawan-kawan korang. And kalau korang minat dengan konten-konten yang kita orang buat dalam channel Arhaus Studio ni, korang boleh subscribe dan like video ni. Jadi aku rasa itu sahaja untuk perkongsian aku minggu ni, and aku rasa itu sajalah kot. Okay, so Assalamualaikum, bye bye. Subscribe semua, like mana? Dah lah. Oh dah. Dah, aku cakap korang subscribe channel ni. Dah, bye bye.